Dah start record? Okay dah. SP recover. Remove. Jadi kalau kita start je record, dia akan remove yang line slow tu kan. Oh ada yang remove. Kan pula. Remove masuk balik Kalau kita remove tu maksud bukan kita remove. Meet akan remove bila line cikgu pula di remove. Kalau cikgu remove tu masuk sebab belum cukup 250 dia boleh tak masuk. Boleh masuk. Boleh masuk apa? Kelas kita ni Jadi tak ramai. dia remove tu sebab masa saya tekan record dia akan beritahu mana-mana yang ID yang slow tu dia akan remove. Lepas tu nanti masuk balik saya akan admit. Okay, boleh kita mula, ada 79 orang. Silakan. Boleh Okay, Assalamualaikum dan selamat petang cikgu-cikgu yang setia menunggu. Cikgu Azlinda jangan present. Cikgu Azlinda present apa Cikgu Azlinda? Okay. Hari ni kita nak belajar. Kita ni sikit review semalamnya kita. Semalam kita belajar tentang kelas Semalam kita belajar tentang kelas. Kita belajar tentang interface kelas, kita belajar tentang interface classroom kan. Kemudian kita belajar juga macam mana nak create class. Kemudian kita belajar juga untuk create topik, untuk invite cikgu, invite murid dan kita juga belajar macam mana nak menguruskan setting kelas. Semalam kita dah dapat beberapa perkara. Harap semua orang boleh ingatlah yang kita belajar semalam. Dah ada yang dah hantar tugasan. Hari ni kita tengok pula yang baru. Boleh nampak saya punya presentation, boleh nampak tak? Lagi nampak tak? Tak nampak. Resume. Nampak logo je. Okey, baru dah Dia resume lah. Dia keluar masuk. Okay, hari ni kita janji kita nak belajar classwork kan? Saya tengok beberapa orang yang buat tugasan hantar di stream. Itu maksudnya cikgu belum faham tempat stream tu bukan tempat hantar tugasan. Stream tu tempat kita berkolaborasi. Contoh ada pengumuman. Macam cikgu ni minta maaf cikgu Shanta ada tak? Saya tunjuk contoh macam cikgu Shanta. Dia hantar tugasan tapi dekat stream. Sebenarnya hantar tugasan di classwork. Kalau kita hantar dekat stream, semua orang boleh nampak kerja kita. Sebenarnya Google Classroom ni dibina memang sangat menjaga privasi murid. Sangat menjaga privasi murid. Murid hantar kerja, murid lain tak boleh tengok. Markah murid lain pun murid lain tak boleh tengok. Hanya cikgu dengan murid tu sahaja. Itu Google Classroom dia memang sangat menjaga privasi murid. Jadi bila kita hantar pada tempat yang salah, dia jadi semua orang boleh tengok kita punya kerja lah. Jadi nanti kita terangkan, ada lagi beberapa orang yang semalam saya cakap tadi, saya ada tulis ni cikgu ni jangan hantar kerja kita dekat tak nampak. Nampak tak? Tak nampak. Dia asyik resume je. Tak nampak. Ada orang tekan present. Tak ada Sekejap. Saya resume balik. Dah banyak sangat admit dah. Sekejap, kena admit orang sekejap. Okay, saya present lagi sekali.
kena ada okey. Okey, saya present lagi sekali. Nampak Nampak dah logo nampak? dia. Nampak logo je. Dah present Kau ni. pergi dekat Classroom ke sekarang ni? Ya, Google Tak nampak? Classroom. Tak nampak. Yang lain macam mana, nampak tak? Dah 2 kali stop. Dah 2 kali dah. Sekejap. Tak nampak. Sekejap. Saya tutup ni. Okay, saya share balik. Nampak tak? Nampak present Logo tak? juga. Logo juga. Dia macam update tapi tak update. Cuba kau Sekejap. Saya kena masuk. Sekejap. Orang tengah masuk kan. Saya kena admit dia jadi mengganggu dia punya ni. patutnya Okay. patutnya band lah. Orang lain yang Patutnya band buat tadi. Aduh. patutnya saya masuk sebagai akaun saya kan. Saya tak adalah kena terima admit. Okay, nampak tak sekarang ni? Tak nampak. Sama. Nampak dah Tak. Nampak tak? Tak nampak. Nampak. Lia, kau masuk akaun kau, tapi yang ni biarkan. Lia, kau Okay. masuk live ke akaun kau senang. Ni saya matikan ni je dulu Kau matikan kau tengok. Kejap je sabar Sekejap, aku masuk sekejap. Apa Ustaz, saya dah tak? Akaun ni. Saya dah. Kau masuk Saya dah. Okey, kau pengguna team Aku tolong Amit nanti. Okey, Lia guna akaun lain, Lia. Yang ni biarkan. Aku dah Ustaz apa? Kau ada 2 akaun team. Semua salah Ustaz. Yang ni bukan salah aku Lia tak masuk lagi, Lia. Lia belum. Okay. Ni siapa tengah bentang ni? Tak ada salah. Dan. Tengah bentang. Sekejap. Sekejap aku keluar saja tadi. Saya je mengada. Okay. Okey, teruskan Okey. perjuangan. Itulah masalah teknikal Okay. Kita dekat mana tadi? Ben, jaga mic Okay, boleh masuk Boleh tengok present? Okey, nampak. Dia tak boleh Tadi gelap ni. Okay, sekarang ni okey Cikgu sudah masuk. Semua orang berdiri. Jaman. Okay, sekarang kita dekat Google Classroom Jadi saya tunjuk hari ni kita nak buat classwork question jadi hari ni kita belajar betul-betul macam mana kita nak menjawab tugasan. Siapa tu? Tolong mutekan mic. Ben jaga ke? Tolong offkan mic tu. Okay. Ben, tolong Ben. Ben Ada sikit. ramai lagi yang on mic tu. Tolong offkan, Ben kena dia ban macam tu. mengganggu sikit nah. எப்படி மியூட் பண்றது சொல்லு. Okay, boleh saya teruskan Cikgu, tolong tutup mic, mengganggu kawan-kawan lain semua beginner ni. Sian beginner. Okay, tadi saya Kalau tidak, jelaskan kita pasal kena classwork. pegang. Okay, boleh saya teruskan? Boleh?
Okay, hari ni kita Silakan. nak belajar classwork. Okay. Semalam kita dah belajar Bukan berat stream tadi. Pasal stream tadi. stream tu Tadi kita tentang stream tadi kan. ini stream ni pasal kesalahan menghantar tugasan ya. Contoh cikgu ni, minta maaf cikgu ya. Kita hantar tugasan dalam classwork. Bila hantar dekat stream ni semua boleh tengok kita punya jawapan. Jadi kita kena hantarlah Dia sampai tak? classwork. Entahlah, saya pun tak tahu tapi saya dah komen lah jawab dalam tugasan Okey, sekarang kita pergi ke bahagian classwork. Kita lihat semalam kita dah belajar juga membuat topik macam ni topik. Hari ni kita nak buat satu lagi kerja dalam classwork ni, kerja yang paling basic yang cikgu kena tahu ialah kita pergi ke create dulu, ambil question. Question ni hanyalah tugasan mudah yang kita bagi kepada murid. Biasa basic akan pakai question dulu. Kita tak ajar lagi yang dua atas ni. Sebab ini dia dah peringkat yang lebih tinggi. Okey, dan semalam kita juga mengajar tentang material. Harap cikgu ingatlah. Jadi bila nak masuk ke question, kita pergi ke button create. Kemudian ambil question. Dia terus paparkan antara muka untuk question. Untuk question ni kita hantar, kita boleh buat dua jenis. Yang pertama short answer, yang kedua ialah multiple choice. Ada dua jenis question. Contoh short answer ni cikgu boleh buat soalan contoh senaraikan kata nama, senaraikan dua kata nama ataupun senaraikan bahan-bahan yang diperbuat daripada logam. Itu dia soalan berbentuk subjektif dan jawapan dia murid boleh bagi dalam kataan yang ataupun ayat yang pendek. Ataupun boleh juga membuat bina ayat, bina 3 ayat. Jadi saya buatlah saya buat contoh bina 3 ayat yang mengandungi 2 kata nama khas. Itu adalah soalan. Saya buat dua je lah. Mengandungi 2 kat sini. Mengandungi kata nama khas. Salah buat soalan. Bina 2 ayat yang mengandungi kata nama khas. Itu soalan cikgu. Ataupun cikgu cikgu lain boleh buat ayat lain ayat lain, tapi yang jawapan dia kita tahu murid tu dia boleh jawab dalam keadaan cepat dan pantas, tidak mengarang panjang bukannya buat karangan, bukan. Jadi dekat instruction ni kita tulislah jawab dan betul. Jadi perlu tak kalau soalan macam ni kita tak perlu lagi tambah, nak tambah apa-apa tak perlu. Kecuali kalau kita kata kat sini bina 5 ayat berdasarkan gambar. Jadi barulah kita kena attach gambar. Ataupun bina 2 ayat yang mengandungi kata nama khas berdasarkan video yang kamu tonton. Barulah kita ambil YouTube. Kalau nak attach, ni kita panggil dia attachment add ni. Kalau tak nak, murid nak bina ayat saja, tak perlu add. Dah siap dah soalan kita. Pastikan dia ini soalan yang berbentuk short answer. Lepas tu pilih kelas. Kalau ada kelas yang sama macam semalam, kata saya nak hantar kelas ni, kelas lain lagi. Kelas lain. Jadi kita boleh pilih kelas. Okey, kemudian markah berapa? Kalau 2, berapa markah? 4 je. Contoh. Sekejap lagi saya minta cikgu buat ni. Ni saya buat dalam kelas. Saya nak tunjuk cikgu macam mana cara nak jawab.
Kemudian due date dia pukul berapa? Sekarang pukul 3.47. Saya bagi due date dia hari ni juga. Tapi pukul 4. Jadi cikgu kena jawab sebelum pukul 4. Okay, 4 petang. Jadi topik dia apa ni? Topik dia kata nama khas. Okay. Jadi yang ni kita ingat. Student can edit answer, yes. Student boleh edit answer bila dia jawab. Kalau dia rasa salah dia boleh edit. Yang ni tak perlu. Nanti dia boleh bincang sama-sama kawan. Ini tak perlu. Nanti dia boleh bincang. Jadi bila dah selesai macam ni, kita boleh terus ask. Okay, ada soalan kat sini sebelum saya ask? Tak ada Okay. Tak ada. Tak ada Okay, buta. Ada. Okay. Dalam stream ke dalam classwork tu tadi yang nak buat question tu? Ini classwork. Stream. Stream dia tak boleh hantar classwork. Ya. Stream tu untuk kita sembang je. Sembang, pengumuman. Gitu. Okay, ini dah selesai. Jadi kita pun ask. Saya dah ask. Okay, cikgu boleh jawab lah. Nanti saya tunjuk macam mana cikgu nak jawab. Macam mana cikgu nak jawab. Okay, jadi tugasan tu dah pun masuk ke dalam, ni nampak tak tugasan ni masuk di bawah kata nama khas. Okay, jadi nak tengok saya hantar kepada siapa, saya pergi ke grade. Lambat pula hari ni, tak nak jalan dia. Kenapa tak nak jalan ni? Kita refresh balik kelas. Ini slow lah internet saya. Dah banyak sangat dah. Hujan. Hujan kita ambil balik kelas work saya ni. Tak nak dia. Bila kita hantar tugasan, tadi bina 2 ayat kat sini. Jadi saya dah hantar dekat semua yang ada dalam kelas. Macam mana cara nak jawab? Jadi dia tak mau masuk. Kelas satu lagi tak ada lagi. Kelas satu lagi tak ada Tak ada. Ini pening. Mana cikgu? Kejap Sekejap cikgu. Kejap, dia lambat ni. Dia tengah loading. Berapalah internet. Internet saya ke internet semua orang? Anak ni dah ramai nak pakai GC kan. Malaysia dapat top 1 yang pakai GC. Tak ada dia tu. Yang kita. Hanging. Dah okey dah. Okay, jadi tak ada lagi murid yang jawab untuk ni. Jadi macam mana cara cikgu nak jawab? Cikgu pergi, sekarang saya bagi masa cikgu 5 minit untuk balik ke kelas. Masing-masing balik ke kelas. Pergi ke mana? Pergi ke classwork. Dan ambil tugasan cikgu kat sini. Sementara tu saya pergi hantar tugasan dekat kelas sebelah. Boleh yang kelas sebelah tunggu Ini kelas sebelah. Dia buat kelas sebelah. Dua ayat.
Okey, cikgu klik nama Cikgu Alia. Cikgu klik nama Cikgu Alia Muhammad. Okey, akan nampak dia punya present. Kalau cikgu tak klik, nampak gambar lain lah. Boleh Cikgu Kamisah? Okay, saya kalau nak tengok kena klik dekat saya. Tak pun pin terus kat situ. Okay, saya pun dah hantar ke Pin. kelas sebelah sana. Okay. Ada cara nak jawab ni, ada ramai yang tak nak jawab. Jawab, jangan tak jawab. Kita tengok nanti macam mana cikgu jawab. Tahulah jawab tu Selalu jawab okey. ada yang Selalu beberapa orang yang tersalah jawab. Okay, kita tengok dulu. Okay, kelas. Ikut kelas. Okay, cikgu dah selesai jawab. Tengok jap, cikgu jawab. Okay, baru 26. 26 Yang ada Baru dah ni, 26 orang. yang dekat kelas mana tu? Kelas sebelah. Sebelah. Banyak kelas kita, kelas sebelah. Ian kelas sebelah. Kelas sebelah tak ada orang lagi ni. Tak ada orang Tak jawab. ada orang kelas sebelah ni. Ada seorang. Semua lari sebelah sini. Cikgu duduk sebelah sini. Kelas sebelah ni semua orang pandai. Yo. Seorang je jawab. Apa pasal hari ni macam dia kita punya ni. Kita punya Google ni. Dah penat dah dia. Okay. Okay dah cikgu, semua orang dah jawab. Dah, cuba conteng sikit dekat chat tu. Sudah. Apa pasal lah. Ya, semua ayat cikgu ni. Cikgu ayat cikgu Ayat cikgu semua. ayat cikgu semua. Okay. Okay cikgu, sambil-sambil menjawab tu, dah siap jawab kot. Dia tengok je cara nak menjawab saya tunjuk. Yang beginner memang ada yang tak tahu nak jawab macam mana pandangan seorang murid bila menerima quiz, question daripada cikgu. Okay, boleh tumpu perhatian kepada saya pada skrin, nampak Okay, ini adalah saya sebagai murid. Saya dah terima tadi soalan yang sama dengan cikgu. Jadi ini adalah murid bila dia dapat soalan daripada cikgu dia. Yang pertama, dia nampak soalan kat sini. Ya. Okay, dia nampak due date kat sini. Okay, nampak? Ini soalan bina 2 ayat ni ada due date. Sama ada dia nak masuk kat sini pun boleh. Dia nak masuk kat sini pun boleh. Dia nak masuk daripada classwork pun boleh. Ya. Okay, jadi dia pun klik sini. Dia akan view question. Kita tengok cikgu telah membuat kesilapan menjawab. Di mana cikgu kena jawab? Di komen atau di sini. Ini kalau cikgu jawab kat sini, ini tandanya cikgu telah membuka
jawapan cikgu kepada semua kawan-kawan. Jadi cara nak jawab dia bukan jawab pada komen. Jawabnya ialah pada your answer sini. Yes. Ya kalau jawab dekat komen macam ni, semua orang boleh tahu jawapan. Oh, macam tu kawan-kawan kita jawab. Jadi jangan jawab kat sini. Nak jawab cara yang betul, murid akan jawab di your answer sini. Okay? Paparan ni tak ada pada guru, hanya pada murid. Contoh satu, saya tinggal di negeri 9. Okay. Nak turun ke bawah, klik enter. Nombor 2, saya suka makan Satu. ais krim. Telah hijau pula. Ini macam Melayu. Dia dekat dekat ke jauh. Aiskrim baik dia. Contoh. Jangan terima pula nanti dia cari. Okay. Ini 2 ayat. Jadi murid boleh jawab lagi bawah ke bawah lah. Okay. Okay. Ayat ada noktah. Ada noktah. Okay. Cikgu BM tegur. Ini contoh. Jadi murid kena jawab di sini bukan jawab dekat sini. Ni tak boleh bagi markah pun. Cikgu tu dia kata anak murid dia tak jawab. Tidak turn in. Tidak boleh turn in. Saya ada markah. Ada yang jawab sini betul lah. Yang ini cikgu tak boleh bagi markah sebab dia macam seolah-olah tidak hantar. Sebab dia tidak tekan turn in. Jadi bila dah jawab sini, murid kena turn in. Klik turn in. Baru boleh sampai kepada cikgu. Selagi dia boleh, selagi cikgu tak return markah, selagi tu dia boleh edit markah dia punya jawapan. Okey, sekarang saya balik kepada jadi cikgu. Jadi cikgu. Okey. Macam mana nak menyemak kerja murid yang hantar macam ni? Okey, saya tak patah balik. Okey. Jadi ni saya dah nampak 2-3 orang jawab ni. Yang tadi yang cikgu yang tersalah jawab dekat komen tu boleh copy balik komen, jawab dekat tempat yang betul. Contoh saya nak memeriksa cikgu Suzira. Dia dah keluar missing. Kenapa missing? Nanti saya terangkan. Kenapa missing? Okey. Jadi saya nak periksa cikgu Suzira punya jawapan, saya klik kat sini. Macam mana nak periksa? Saya suka klik di sini. Di sini. Klik di sini. Dia terus masuk ke dalam tempat yang kita nak terima jawapan dari murid. Ada 70 orang dah turn in. Saya minta apa soalan? Bina 2 ayat yang mengandungi kata nama. Boleh juga, tetapi ini dia jadi macam satu ayat lah kan. Jadi kita nak bagi markah. Kita just bagi markah kat sini. Ini kalau ini dia kira satu ayat cikgu. Satu ayat dalam satu ni. Bolehlah kita bagi je. Baiklah. Bila cikgu klik dekat murid ni, dia terus nampak jawapan. Cuma kita tak boleh betulkan jawapan. Macam ni kan. Dia tahu dia ada salah Nama adik saya Ali, huruf dia kecil kan. Jadi kita tak nak bagi markah. Tak payah bagi markah dulu. Kita komen. Betulkan semula ayat. Betulkan semula ayat, kita hantar. Jadi kita tak bagi dia markah. Ini kita ni je ni boleh bagi markah. Ada juga yang tak betul, tapi bolehlah kita letak 3 pun boleh dulu.
dia akan bertukar menjadi draft kerana kita belum return. Okay, betul. Letakkan ada contoh cikgu jangan kecil hati saya tunjuk je Okay, jadi cukuplah dulu saya periksa sampai situ, nanti tak mengajar yang lain. Markah yang kita dah bagi ni dia tidak ulang lagi sebab dia masih draft. Apa maksud draft? Markah tu boleh berubah. Kita boleh ubah balik markah. Contoh yang 3 ni kan, kesian dia nak bagi 3. Kita boleh betulkan, selagi kita boleh betulkan, kita betulkan dulu. Dan bila murid ni terima komen daripada cikgu, dia boleh edit balik jawapan. Sebab itulah kita buat tadi supaya murid boleh edit semula jawapan. Bila dia dapat komen tu, dia akan betulkan dan cikgu akan periksa semula. Ya? Puan, komen dekat mana? Komen dekat mana? Ni dekat ni. Ni contoh saya klik nama murid ni kan. Betul saya klik Cikgu Wong saya klik Cikgu Wong. Okay. Nampak Ali dan Abu pergi ke taman permainan, mereka mendengar basikal BMX mereka. Okey, ini dah betul, tak ada salah Tapi kalau ada kita cari yang rasanya orang ramai betul ni pun betul. Okey, kata yang cikgu ni lah, cikgu saya nak komen, dia betul komen di bawah ni, nampak tak tempat komen bawah ni? Add private comment, nampak tak? Yang mana? Yang bawah ni. Okey. Bawah ni. Nampak? Okey, jadi saya kata tanya. Oh, okey. Ini untuk yang yang betul lah, tapi tak larat lah kita nak menjawab ni, ramai 70 orang saya nak type kan. Tanya pengsan saya. Okey. Okey, tapi kalau yang salah kita boleh beritahu kat bawah ni. Beritahu kat bawah ni dia salah. Okey. Okey. Jadi markah yang saya dah selesai tanda tadi. Ini draft ni dia akan kekal draft selagi cikgu tak return. Macam mana kita nak return? Cikgu nampak ni. Atas ni return kan? Okey. Dia akan tanda untuk murid yang tengok kita boleh pilih turn in ataupun kalau kita nak return seorang-seorang tak apa juga, cikgu rajin boleh juga. Tapi kita boleh klik kat sini. Okey, yang turn in. Turn in ataupun kita nak yang boleh pilih sini. Ini short. Kita boleh pilih yang kita nak return saja. Nak return kat mana? Tengok kat sini. Kalau all student, nanti semua yang saya tak periksa lagi dia dah return. Jadi return yang turn in saja. Nampak saya nak return. Nak return yang mana? Ini tak bolehlah return sebab belum grade. Jadi return yang kalau boleh cikgu tunggulah dulu cikgu buat semua baru cikgu return sekali. Sebab ini bercampur-campur. Dia sebenarnya boleh tick terus untuk return sekali. Ini saya tak nak return lagi sebab dia kena betulkan. Jadi saya pun return. Yang ni je saya dah periksa tadi, saya return lah. Bila saya dah return, dah tak ada dah, dia dah tak jadi draft. Tengok kat mana? Yang kat bawah ni. Ni, nampak? Yang dah grade. Dah grade dia turun bawah. Yang belum grade lagi di atas. Yang ini dia dah siap tapi dia hantar lambat. Lambat tadi sebab saya buat pukul 4. Semua orang kena hantar sebelum pukul 4. Bila dah pukul 4, dia akan jadi hantar tapi lambat dan late. Tak boleh ubah dah dan late tu. Ni ada 2 orang dan late. Tapi yang missing ni, apa jadi pada yang missing ni? Missing ni langsung tak hantar. Dia langsung tak hantar. Tapi kalau dia hantar, dia akan keluarlah dan late tu.
Okay, kita masih boleh menerima dan late. Tapi sebenarnya benda ni boleh kita setting. Nak terima atau tidak. Nak terima atau tidak ni kat mana? Okay. Nak terima atau tidak murid yang hantar lambat. Kita pergi dekat setting sini. Ada satu setting. Bukan yang ni. Sekejap nanti saya tunjuk. Okay, nanti saya tunjuk kat mana kita boleh setting nak terima lambat. Dekat luar, dekat tempat grade. Okay, yang ini untuk satu-satu. Ini untuk kita download markah yang telah kita simpan. Okay. Boleh sekarang dah nampak dah nampak cara hantar, dah nampak juga cara ni. Cikgu saya tak bagi markah lagi tapi dah komen. Okay. Okay, sekarang kita patah balik semula ke sekejap ada yang saya terselit ke? Tak ada kan? Saya nak bagi markah. Ini Azma Yuni. Mana ya Azma Yuni? Puan, Yes saya. bila kita tak hantar kerja budak tu, dia akan jadi draft Dia jadi draft. Budak tu pun tak terima balik markah dia. Okey. Budak tu tak terima balik markah dia. Okey, sekarang dah siap kita periksa, kita tengok balik tadi grade kita. Okey, kita tengok grade kita. Kenapa? Hujan lah. Sekejap Dah hujan lah. Hujan lah kat sini baru petir kejap. Ada satu lagi jenis jenis question sebab tu lambat dia hujan. Tak nak keluar dia. Tengok yang sebelah sana. Yang ini dah copy balik, dah jawab. Dah jawab balik dah tempat yang betul. Tengok yang sebelah sana pula. Yang negeri mana tadi? Yang tengok sebelah sini banyak sangat kelas tu dah pening. Yang ni kan? Ni kan Saidi? Ya. Yang ni kan? Yang kelas satu lagi ni. Ini internet. Hello. Ya betul. Betul Betul. Team. Banyak meeting Mesti sebab dia tak masuk ni kot. Tak masuk ni. Ataupun dia duduk dalam kelas sana. Ada kelas sana, kelas sini. Ada 2 orang lah yang hantar kat sini. Mana tadi? Yang ini mana saya nak tunjuk tadi yang kita nak terima markah lambat. Sekejap Dia pula. Dia tak jumpa. Saya pernah jumpa kita nak terima atau tidak murid yang lambat hantar. Itulah saya cari semula lah setting tu kat mana maksudnya kalau kita tak nak terima dia hantar lambat, dia tak boleh hantar dah. Ada setting dia. Nanti saya cari balik. Okey, itu dah selesai untuk question yang type apa tadi? Yang jenis short answer. Question jenis short answer kan? Short answer. Okey, sekarang kita nak buat classwork yang satu lagi. Masih lagi question. Kita ambil pula multiple choice. Multiple choice. Ada 2 jenis Okey, kita pilih kat sini siap-siap. Kita pilih multiple choice. Boleh Boleh terima Okey, multiple choice. Okey. Kita bagi soalan ni. Soalan ni multiple choice lah. Okay.
betul atau salah. Betul atau salah. Okay. Ini nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Yang optional je dia. Jadi dekat option ni kita letaklah betul. Bawah dia. Okay. Kita boleh buat pelbagai bentuk multiple choice. Bukan betul salah je Betul salah, ya tidak, apa lagi, ABC pun boleh. Cumanya dia tidak boleh kita letak skema markah. Dia tak boleh letak skema markah. Macam Cikgu Saidi buat tugasan kan. Adakah anda faham tentang video ini? Boleh buat faham? Tidak. Ataupun satu lagi, sikit-sikit faham. Boleh juga itulah. Kurang jelas, sangat jelas. Boleh buat macam tu. Tapi kita tak tahu, okey? Saya tak boleh buat. Dia tak tahu. Okey? Cumanya kita tak boleh letak skema terus. Tidak boleh letak skema lah. Kita tetap kena tengok budak mana yang jawab betul, budak mana yang jawab salah. Okey, sekarang dah siap. Soalan ni 2 markah je. Ni letak 2 markah je. Due date sekarang pukul 4.13. Jadi kita cepat-cepat jawab Saya nak buat pukul 4.25. Kita nak ikut. Sekarang pukul 4.25. Student can see class summary. Nak bagi pun boleh, tak nak bagi pun tak apa. Kita letak kat mana tadi? Kata nama khas. Student can see summary ni dia, contoh saya tunjukkan kalau apa summary dia. Sekarang dah siap soalan saya dah. Dan saya ask. Nampak tak soalan dia dekat sini? Saya bagi masa ke cikgu 2 minit untuk jawab. 2 minit. Soalan sebelah sana kita tak bagi kan? Bagi. Ada 2 orang kat sana, kesian kat dia. Keraikanlah dia. 2 orang ya? Dia 2 orang je yang jawab. 12 orang jawab. 12 13. 17. Okey. Keraikan ni. Saya answer multiple choice. Betul. Ini markah. Titik. Ini 4.25. Dan ni saya tak letak kelas sebenarnya. Topik. Yang ni tak ada topik kan? Tak ada topik ni, tak apalah. Kita buat je lah. Dia ada atas ni. Dah? Dah jawab dah? Kalau dah dapat jawab, kita tengok sebagai murid. Sebagai murid. Semua orang kembali balik ke skrin. Ini saya masuk sebagai murid di kelas saya. Jadi dekat paparan classes ni pun dia ada tulis due date. Ada due date lah hari ni. Due date hari ni pukul dah dekat-dekat nak buat ni. Jadi boleh klik kat sini terus pun boleh. Dia terus masuk kat sini. Jadi pilih je lah kat sini.
Kita tengok juga kat depan macam mana. Masuk sini. Okay, ini dekat stream. Dekat stream pun ada dia bagi notification. Sama ada nak pergi sini, dia tetap masuk sini, ataupun satu lagi ialah dekat dalam classwork. Classwork, okay. Ini dekat bawah topik kata nama khas. Saya klik sini, terus boleh jawab kat sini. Betul atau salah. Ataupun nak view question, view. Okay, jadi jawapan dia tetap di sebelah kanan ni. Jangan dijawab dekat komen. Okay, jadi saya jawab betul. Kemudian turn in. Turn in. Okay, jadi saya nampak summary tu. Ya, seorang pun tak nak buat salah kan. Okay. Jadi saya nampak 71 orang kawan saya betul. Inilah maksud summary. Kalau kita tak nak show pun tak apa. Kalau kita tak nak show maksudnya murid tu tak tahu pun kawan dia ada yang salah. Dan dia tak tahu siapa yang salah, siapa yang betul. Cuma kita nak jaga emosi budak kat sini. Kalau kita tak nak bagi summary tu, alamak kalau dia terjawab salah kan. Okay. Dia rasa macam dia salah. Okay. Okay, ini yang summary Okay, sekarang kita masuk sebagai cikgu. Sebenarnya ni tak tahu lagi jawapan tu betul ke salah. Dia pun tak tahu. Cuma dia nampak orang ramai jawab betul lah. Mesti betul jawapan tu. Okay. Itu maksud summary. Okay, sekarang kita masuk sebagai cikgu nak periksa kerja murid. Jadi nak periksa selalunya saya akan pergi ke grade. Okay, saya biasa pergi ke grade. Saya tak tahu lain-lain JU pergi macam mana. Okay, saya pergi ke grade. Masalah ni sebab ramai sangat lah. Saya punya ni, yang ni je ni. Yang didik saya punya ni, banyak kelas. Loading. Banyak browser ke bawah tu? Yelah sebab browser murid. Browser cikgu. Macam-macam browser ni. Okay. Streaming kan? Okay, Streamit lah. Bukan Streamit. Unify. Okay, kita tengok balik grade tadi. Tak biasa dia tak jadi macam ni. Degree 9. Okay. Ni kelas pertama Ni kelas pertama. Kenapa kau? Okay, saya klik dekat atas soalan tu. Jadi saya nampaklah yang jawab betul ramai, salah tak ada. Kalau macam ni, semualah betul kan? Kan? Jawapan dia betul. Jadi kita bagi je lah markah terus 2. Walaupun kita macam tu dia tak klik dekat tetap kena klik. Bagi markah satu. Markahnya tak ada kita drag dia tak boleh. Dia tak boleh import ya. Dia tak boleh import. Dia tetap kena bagi satu-satu. Kalau ada 100 orang Itulah. Harap Google boleh ni lah, kalau ada jawapan betul kita bagi all je kan. Jadi yang ini dia tak boleh nak dia tak ada skema tau. Jadi kita kena tengok jawapan. Tapi kalau dah betul semua, kalau kita nak return dalam keadaan kosong tu dia tetap tak ada grade lah. Okay, jadi 2 jenis question ni. Saving ni patah balik ke sini, ni saya tak return lagi lah. Kita tengok kelas sebelah pula. Kelas sebelah, buat kat kelas sebelah laju sikit kot. Puan Ella, kenapa tak satukan je dua-dua kelas tu? Tak, yang ni kelas MOE. Ada yang masuk kelas guna ID MOE saja kan. Dia tak ada ID e-didik. Ataupun jadi kita buka jugalah kelas untuk. Tapi sebenarnya boleh masuk kat sana. Tak macam mana, terlalu ramai.
Okey, jadi ini dah jawab lah. Macam ni lah juga cara dia. Cuma cara satu lah. Satu. Itu question. Tapi kalau murid kita kat sekolah dia tak ramai macam grup ni beratus-ratus kan. Murid kita tu adalah 30 orang. Tapi sebenarnya soalan yang paling senang nak periksa ialah soalan question. Ya. Tadi dekat kelas tu saya nak tunjuk summary tu sebenarnya. Kalau saya klik sini kan, summary tu dah ada kat sini. Lambat dia. Kenapa aku lambat? Nampak tak? Okey, yang ni cepat sikit lah. Okey, jadi bila kita klik sini, selain daripada yang grade tadi, kita terus dapat anak murid kita 15 orang ni jawab betul. Ini summary dia. Tahulah, kita boleh buat analisis. Kita pun boleh tengok siapa yang salah, siapa yang betul. Saya masuk balik dekat. So tadi view question. Bukan kat sini. Ini kot. Okey, betul lah. Sini, kita nampak. Kita klik kat betul ni. Kita nampak semua murid kita yang betul. Kalau ada salah, sebab tak ada orang pun buat salah kan. Saya tak boleh nak tunjuk lah siapa yang salah tu. Tapi yang ini, cikgu saja boleh tengok. Murid tak boleh tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Dia memang jaga privasi. Dan markah macam ni, markah grade ni, orang pun tak tahu markah kawan-kawan dia. Dia hanya tahu markah dia je. Itu privasi yang Google Classroom jagalah. Okey cikgu, setakat ni untuk question ada soalan? Tak ada. Tak ada question. Ada soalan? Dah boleh buat? Multiple choice tu boleh beberapa pilihan jawapan kan? Boleh. Bukan betul salah je. Boleh tambah lah A, B, C, D, E boleh. Okay. Dia boleh tambah. Tapi cuma satu soalan, satu question. Faham tak? Faham tak maksud saya? Satu soalan question kita buat ni, kan? Satu soalan. Terutama yang ni, multiple choice. Dia boleh satu soalan, satu je. Sebab pilihan ni pun ada satu. Kalau nak buat banyak, kena ambil question banyak kali lah. Cikgu faham yang ni? Tapi kalau yang answer ni saya pernah tengok ada cikgu buat, dia copy banyak-banyak soalan yang objektif kat sini. Lepas tu nanti murid jawab, nanti saya buat satu contoh boleh cikgu tengok, kita belajar bagi habis. Tapi masa saya ni lah. Kita buat lagi satu jenis question juga. Yang answer saya cari satu saya tak bisa copy soalan. Ikut dalam saya punya draft. Saya cikgu. Okay, latihan tentang bahasa contoh macam gini kan. Cikgu kan, dia ada cikgu buat, saya tengok copy ni semua ni. Okay, sampai sini. Ada 4 soalan. Tak lekat pula kau. Okay, dia copy sini. Cikgu nampak saya copy. Okay, dia letak dekat sini. Dekat instruction. Dia larilah sikit. Lepas tu dia betulkan sikit. Ni tapi dia lari sikit. Okay, yang cikgu tu dia memang ada ABC lah ini tak ada, dia tak ikut. Contoh A gitu. B saya agak cikgu faham lah ni. Bahan saya tak banyak.
Ni aku sama. A. B. Kita ambil dua dulu lah. Kenyang cikgu Suhaidi kau masak apa ini? Okey, ini contoh saya buat. Maksudnya dia boleh buat lah. Ini buat bahan saya ni repeat ambil orang punya bahan. Tak ada apa. Okey, kata macam ni ni dua soalan dua soalan. Jadi bila dia hantar, saya hantar kat cikgu. Guru matematik. Okey. Hilang pada guru dah. Pergi dah kopi tadi. Okey, contoh ayat tu biarlah kita nak belajar dulu kan. Okey, yang atas ni dia jawab sila, dia letak sini. Sila jawab balik pula. Jadi ini soalan. Soalan pertama betul kan? Soalan pertama. Okey, soalan pertama. Seorang budak dapat jawab soalan yang dapat oleh guru matematiknya. Encik. Okey, boleh Yalah dia nak buat contoh je. Satu soalan. Maksudnya dia boleh copy banyak lah sikit. Dalam 5 tak usah dah sampai 10. Okay. Ataupun dia ada add kat sini. Dia boleh add. Dia boleh add kat sini. Ambil daripada Google Drive tadi. Boleh juga macam-macam boleh sebenarnya. Cikgu kena explore sikit lah. Saya nak cari bahan lalani ni dia tak jumpa. Kita cuba Okay, nampak? Dia jawab soalan dengan meletakkan pilihan sahaja. Pilihan jawapan sahaja. Dia jawab semua soalan. Gitu. Bila lihat banyak sikit lah. Pada lampiran. Kalau kita dah add, dia kena sebut lah pada lampiran tu. Kan? Okay, ini contoh kemudian saya hantar. Dia hantar, ini markah berapa? Markah ada 10 katakan kemudian saya ask. Jadi anak murid boleh tengok macam ni lah. Ini anak murid, mana anak murid? Anak murid kat bawah. Anak murid lain pula. Ini banyak sangat lah. Okay, sekarang anak murid pula. Cikgu nak pening nanti kejap jadi anak murid jadi cikgu ni. Okay, pergi kelas work. Saya tak letak dia pun yang ni kan. Nanti pergi ke mana? Tengok topik pun tak letak yang letak merata. Okay, sila jawab soalan dengan meletakkan apa-apa. Kita klik sini. Nampak tak soalan dia kat sini? Kan? Ataupun tengok attachment. Jadi, sebagai murid, kita akan view dulu question. Kan? Nampak soalan dia kat sini. Ataupun nak tengok lampiran yang cikgu bagi kat sini. Nampak kan? Jadi dia pun jawab lah. Dia jawab kat mana? Kat sini juga. Jawab dia tetap kat sini. 1 A. 2 apa? Orang budak yang jawapan dia B. B. 2 C. Itulah Contoh. Tak usah banyak-banyak sebab kita nanti kita yang nak check susah. Sebab dia tak auto grading Okay, kemudian kita pun turn in sebagai murid Okay, dah Ini sebab tadi saya lupa nak tutup classmate tu. Jadi apa impact dia, apa kesan dia? Dia nampak kawan-kawan dia. Kan? Sebab tu tadi dekat bila kita nak buat question tu, kita kena tutup apa? Student can reply each other tu jangan tick ni, jangan tick. Kan? Jangan tick. Okay.
Bila cikgu buat silap tik sini, apa jadi pada murid? Dia boleh tengok jawapan kawan. Kawan jawab macam ni lah. Kawan ni ada jawab 5. Tentulah contoh kan. Buat cerita pula. Okay, jadi sekarang ni sebagai cikgu dia pun nak tengok soalan dia jawab tadi. Dia ke edit ya. Okay. Nak tengok pula grade. Aku ni ada problem lah. Kita tengok kat sini lah. Mana sini Ni kan? Kat grade. Ada soalan tadi? Yang ni yang tak bagi kan? Tak bagilah kat sini. Kesian. Dia kau tak kasi lah. Okay, yang duduk sebelah kelas sebelah tu relax. Tengok je saya buat. Okay, kita tengok sini kat apalah lambat sangat saya punya rate ni. Sebab ni kot, sebab kita meet kot kat sini. Dia jadi lambat. Enggak macam gini ni. Sudah jadi ni saya pergi browser. Tengok. Dah hanging. Okay. Mana ni? Sekejap masuk kejap. Okay, soalan saya jawab sini tadi. Kita pergi kat grade. Ni nampak je yang basic, sebenarnya dia sedikit. Ni juga Kita kena faham dan kita kena terangkan murid tu macam mana nak cara dia menjawab. Nanti murid tak tahu nak jawab macam mana. Ikut dia jawab kat komen. Okay, dah masukkan. Kau tolong masukkan Ya, copy paste dia. Nasib baik cikgu yang bagus. Ada co-teacher yang bagus. Hai. Okay, kejap. Kita tengok tadi. Ni ini belum dijawab lagi lah. Ada tak ada yang dah jawab? Cikgu, murid saya kelas sebelah. Kosong turn in. Tak ada orang turn in. Dah suruh untuk tadi. Kelas duduk ontok lah dia. Aduh, hai. Duduk ontok. Okay, dah masuk dah. Masuk cikgu. Okay, Azah. Kita tengok Azah jawab. Kita klik Azah. Kat sini cikgu je nampak macam ni lah. Azah 1B. Betul ke tak tadi? 1B betul tak? Alamak. Cikgu kita kena ingat balik soalan. 1B ini leceh bila kita buat soalan bentuk macam ni lah. Kita kena rujuk balik tadi kat sini kertas kita. B, A, C. B, A, D. B, B 3 kali. A. Banyak BB. C lah, sebenarnya salah. Sebenarnya budak-budak merasa pilih hati kan. C. B, C, D. Okay. B, C, D. Ini betul lah. Dan markah. Okay. Dan tu lah. Cara jawab dia, cara memeriksa dia sama je. Kalau cikgu periksa dekat handphone lagi sekejap je. Dekat handset ni, dekat handset sebenarnya lagi sekejap daripada memeriksa guna laptop. Okay. B je. Sebab ni dia jawab yang atas tu. Tak pergi bagi 10 juga kat Azhar ni. Bagi je. Bagi je kan. Okay. Tapi
Dah nak berjawab 70 orang ni. Darah hidung juga lah. AB satu je betul. Okay, jadi kita bagi dia 8. Okay, gitulah. Ya, seterusnya. Puan, Haa. yang untuk soalan objektif yang Puan hantar tu, saya tak dapat nak cari apa tu lah, nak tempat untuk menjawab tu. Ini dekat kertas ni. Ya. Kertas ni tak payah jawab. Kertas ni hanya untuk Paparan saja. paparan saja. Jawab di sini cikgu. Jawab Lampiran di, saja. Sekejap saya tunjuk. Jawab di sini. Tadi saya tunjuk sebagai student tadi kan. Question. Ini kan. Ini cikgu. Ingat. Ni murid Murid dia tak ada grade. Okey, tengok murid jawab kat mana? Ini kan. Murid dia jawab dekat view question ni. View question jawab sini, di sini. Saya edit balik contoh saya. Saya edit. Ni sebab saya dah jawab kan. Okey. Jadi bolehlah jawab lagi. Oh, cikgu suruh jawab 5, saya jawab 2 je kan. Okey, B. Tapi tak boleh nak ni Apa cikgu? pergi ke tempat yang apa tu kan, view question kan. View question. Lepas tu ada your answer. Your answer. Dekat ujung tu. Ada tak? Atas belah kiri. Sini, di sebelah sini. Nampak tak saya punya ni? Ni saya masuk sebagai murid ni. Atas sebelah kiri. Sebelah Tak ada. kanan. 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 Ni your answer sini. Okey. Ada tak your answer? Ada kan? Ada. Ni tadi saya dah edit lah. Sebab tadi saya jawab 2 je. Okey. Puan. Okey, terima kasih. Okey, sama. Itu cara yang paling basic sekali dalam Google Classroom. Ada 2 jenis question. Cikgu setakat ni cikgu faham? Faham tak? Faham. Faham Semua cikgu faham? Kenapa tak nampak soalan lampiran? Memang tak ada. Kenapa tak nampak soalan lampiran? Baik, kat bawah nampak tak? Yang grup mana? Kelas sebelah tak ada lampiran. Yelah. Lampiran tak ada kelas sebelah. Sebab lampiran tu Kelas sebelah. lampiran tu ada dekat cikgu sini je. Cikgu sana yang copy tadi tak ada kan? Sebab dia dalam saya punya Google Drive. Macam saya ni tadi copy tadi dia tak copy sekali lampiran. Jadi tak ada lah. Kelas sebelah jawab yang ada tu je lah. Yang apa? Yang 2 tu je. Okay? Boleh setakat ni? Ada nak tanya sebelum kita akhirkan kelas kita selama sejam ni? Dia tak boleh banyak-banyak dah, nanti kalau banyak-banyak mengajar nanti cikgu akan muntah. Dah tak boleh terima lah, sejam cukup lah belajar. Okey. Okey Les? Tak ada soalan? Okey. Okey, kita bertemu untuk sesi lain dengan saya bagi tahu dulu kelas work yang seterusnya ialah quiz assignment. Siapa yang nak join malam ni ada satu kelas tapi saya tak mengajar secara detail tu. Saya cuma nak sebab cikgu yang dah peringkat middle ni dia dah biasa buat quiz assignment, cuma saya nak bezakan dia dengan satu lagi Google Form yang dekat lain Tapi kalau cikgu nak dengar saya takut cikgu pening lah. Nak join boleh tapi saya tetap akan buat satu mungkin esok kalau ni hari apa Rabu kan. Kalau saya free kita akan buat sama juga waktu, kita akan hanya belajar tentang quiz assignment sahaja. Sebab dia dah semakin lama semakin tinggi. Semakin lama semakin tinggi. Esok kalau cikgu boleh join, cikgu bawa sediakan, saya akan bagi pengumuman nanti dalam kelas, bawa satu contoh soalan dalam bentuk soft copy.
contoh soalan objektif dalam bentuk soft copy supaya kita senang nak copy and paste dalam quiz assignment. Okey. Okey, boleh ya cikgu? Okey, Boleh. nanti saya juga akan buat pengumuman dekat dalam grup, dalam kelas. Okey. Okey, setakat ni. Okey puan. Okey, semua orang faham? Diam je, tidur ke? Faham. Faham. Rasanya saya lah Faham. Terima kasih. nak semak harian. Okey, nanti kita baca komen cikgu. Saya lah JU yang paling lambat sekali mengajar. Kalau cikgu tengoklah. Saya memang mengajar slow je. Slow motion. Okey lah tu. Okey. Okey, slow is good. Okey, laju-laju nanti kita tertinggal kan. Pening nanti, dah 5 kiri ha. Jadi nanti video yang kita rekod ni saya akan bagi juga dalam grup. Okey. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama. Mata tidur tapi telinga dongak. Iyalah. Tak apa. Okey, saya tutuplah presenting saya. Okey. Kita jumpa lagi insya-Allah untuk hari esok. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi